Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahirah binti Zinal Elaya Zainal dari kelas Bahasa Melayu 1 yang berpegang nombor kad matrik B21083923. Baiklah, pada hari ini saya akan mempromosikan produk multimedia saya iaitu Google Sites bagi melengkapkan tugasan subjek IDUP 3133. Sebelum itu, suka saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek IDUP 3133 iaitu Puan Hajah Idawati binti Cik Mat atas tunjuk ajar dan sokongan yang telah diberi sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Ini merupakan sepintas lalu laman digital yang telah saya bina. Subjek yang telah dipilih ialah Bahasa Melayu tahun 4 yang menggunakan rancangan pengajaran harian yang berlandaskan model Assure. Seperti yang kita dapat lihat, saya telah memasukkan elemen-elemen yang menarik serta bahan-bahan untuk sesi pengajaran dan pengajaran harian. Bahan-bahan di dalam laman digital ini adalah bertepatan dengan tajuk RPH yang telah saya bina dan ianya bersesuaian dengan peringkat umur tahun 4. Saya telah memilih bahan rangsangan yang menarik agar sesi pembelajaran tidak membosankan. Sebagai contoh, video dari sumber YouTube dan juga aplikasi permainan kuis iaitu WordWall dan Quizizz bagi menilai tahap penguasaan murid-murid. Baiklah, seterusnya saya akan mempromosikan poster yang telah saya bina iaitu poster laman digital yang bertajuk Menelusuri Keindahan Bahasa Melayu. Jadi ini merupakan poster yang telah saya hasilkan. Baiklah, seterusnya saya akan mempromosikan poster yang telah saya bina iaitu poster laman digital yang bertajuk Menelusuri Keindahan Bahasa Melayu. Jadi kita bergerak kepada pengenalan. Google Site yang telah dibina ini adalah berdasarkan rancangan pengajaran harian tahun 4. Saya telah memilih satu tema iaitu kesihatan diri. Rancangan pengajaran harian yang telah dibina adalah berlandaskan model Assure. Seterusnya, kita beralih kepada objektif laman digital Menelusuri Keindahan Bahasa Melayu. Pertama sekali, tidak lain tidak bukan ia bertujuan untuk memudahkan guru menyampaikan maklumat atau isi pelajaran kepada murid. Seterusnya, meningkatkan kemahiran dan fokus murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana terdapat pelbagai bahan-bahan yang mampu membantu murid sebagai contoh, kuis dan permainan yang berlandaskan didik ibu. Selain itu juga, mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif. Hal ini demikian kerana murid lebih tertarik dengan pembelajaran ke arah maya iaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi dan pembelajaran menggunakan teknologi adalah lebih relevan pada zaman kini. Dan guru semestinya mengatur strategi pembelajaran yang selaras dengan arus pembangunan masa kini yang lebih cenderung kepada penggunaan teknologi dan bukan hanya menggunakan buku teks dan papan hitam semata-mata. Jadi kita beralih pula kepada penyataan masalah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kebanyakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung hanya berpusatkan guru sahaja, iaitu hanya guru sahaja yang memberi maklumat, tiada penggunaan bahan atau alat bantu mengajar dan ini telah menyebabkan tidak berlakunya komunikasi dua hala antara guru dan murid. Dan secara tidak langsung telah timbul isu murid menjadi pasif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hal ini kerana pembelajaran yang disampaikan oleh guru membosankan.
Dan selain itu juga, guru kurang mahir dalam penggunaan teknologi yang seharusnya guru manfaatkan dan digunakan sebagai alat atau bahan bantu mengajar. Dan ini telah menjadi salah satu masalah kepada segelintir guru, terutamanya guru-guru yang lama atau veteran. Kerana mereka tidak dapat pendedahan awal berkenaan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, dengan terbinanya Google Site ini, guru-guru dapat menggunakannya untuk proses pengajaran dan pembelajaran mereka, dan secara tidak langsung juga mereka dapat meneroka dan tahu serba sedikit berkaitan teknologi. Seterusnya, kita pergi kepada hasil dapatan mengenai Google Sites yang telah dibina. Pertama sekali ialah sesi pengajaran dan pembelajaran lebih aktif dan menarik. Hal ini bermakna objektif yang telah ditetapkan oleh guru tercapai. Selain itu, kemahiran murid dalam menyampaikan sesebuah idea juga meningkat. Hal ini demikian kerana guru menggunakan pelbagai teknik, pendekatan dan juga kaedah pengajaran yang pelbagai. Hal ini juga telah dapat mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan murid, kerjasama antara ahli kumpulan serta meningkatkan kemahiran berfikir murid ke aras yang lebih tinggi. Secara tidak langsung juga, proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Di samping itu, guru semakin mahir dalam penggunaan teknologi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, dengan terbinanya Google Sites ini, guru-guru dapat menggunakannya untuk proses pengajaran dan pembelajaran mereka, dan secara tidak langsung mereka dapat meneroka lebih lagi dan tahu serba sedikit berkaitan teknologi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada proses kerja dalam membina Google Sites ini. Bermulanya dengan saya mengenal pasti masalah murid. Keduanya, saya telah merancang objektif yang ingin dicapai. Yang ketiga, semestinya saya mencari dan menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan setelah itu, membina Google Sites berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah dirangka. Dan akhir sekali, membuat penilaian sama ada bahan-bahan yang telah saya sediakan berjaya membantu murid dan guru untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Baiklah, akhir sekali berikut merupakan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan bagi membantu guru dan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Pertama sekali ialah semestinya aplikasi Google Sites, dan kedua, aplikasi YouTube. Yang saya menggunakan aplikasi YouTube ini sebagai medium untuk mencari bahan-bahan dan video-video yang menarik sebagai bahan bantu mengajar. Seterusnya, aplikasi Workwall dan Quizizz yang digunakan untuk menilai tahap penguasaan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu, aplikasi Canva dan aplikasi Wheels. Jadi begitulah penerangan saya berkaitan produk yang telah saya bina, iaitu laman digital yang bertajuk Menelusuri Keindahan Bahasa Melayu. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Saya memohon maaf jika tersilap tutur kata dan bicara sepanjang saya memberi penerangan terhadap produk yang telah saya bina. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.